Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita masuk ke dalam bulan yang penuh keberkatan ini, di mana bulan ini berbeza daripada bulan yang lain. 12 bulan kita adanya satu bulan namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kebiasaannya kita lalui dengan berpuasa pada siang hari, berterawih pada malam hari. Begitulah rutin harian dia setahun demi setahun. Apabila orang berpuasa, kita berpuasa. Apabila orang berbuka, kita berbuka. Apabila orang berterawih, kita pergi solat terawih. Tetapi apabila saya belajar di Jordan, 4 tahun lebih kurang berada di Jordan, saya perhatikan Ramadan di tempat mereka ini berbeza daripada bulan Ramadan di Malaysia. Apa yang berbeza tu? Kemungkinan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian belum lagi sampai di negara sana. Memang tidak dapat dinafikan lagi, kita tak boleh buat perbezaan. Sebab apa? Kita tak boleh nak rasa lagi Ramadan di sana. Tapi bagi saya, pada hari ini perlu saya kongsikan satu berita yang mana tidak mesti kita kena ubah Ramadan bermula daripada tahun ini. Supaya apa? Supaya Ramadan yang mendatang, tahun 2025, 2026, Ramadan berbeza daripada Ramadan yang sebelumnya. Sebab apa? Sebab apakah saya merasakan Ramadan di Jordan berbeza di Malaysia? Sebab apa? Disebabkan rakyatnya. Di hari kebiasaan rakyatnya susah untuk menderma. Susah untuk nampak rakyat dia baik dengan semua orang. Susah untuk nampak rakyat dia berlembut-lembut dengan semua orang. Susah. Tetapi pada bulan Ramadan mereka berubah, totally berubah. Perangainya berubah, reaksinya berubah, cara perbualannya berubah, tingkah lakunya berubah, sehingga kan waktu pun berubah juga mengikut sistem bulan Ramadan. Terkesan juga kementerian ataupun negara pun berubah juga dengan kedatangan bulan Ramadan. Sampai macam tu sekali. Berbezanya bulan Ramadan berbanding bulan yang lain. Sebagai contoh, apabila kelas dimulakan pada pukul 8, apabila masuk bulan Ramadan, kelas ataupun office hour dianjurkan lewat sejam. Dianjurkan lewat sejam. Sebab apa? Menghormati bulan Ramadan. Sangat-sangat hebat. Nak diceritakan di sini,
Apabila saya lalui 4 tahun, seronok sangat-sangat. Sebabnya berbeza dengan bulan Ramadan di Malaysia. Berbeza sangat-sangat dia punya suasana, subhanallah. Apabila saya dapati seminggu sebelum Ramadan, mereka ini buat persediaan yang rapi. Sebagaimana kita menyambut Aidilfitri yang sangat meriah. Mereka ni terbalik dengan tradisi kita di Malaysia. Tradisi kita di Malaysia, seminggu kedatangan bulan hari raya, kita dah buat persiapan yang rapi. Dari sudut makanan, juadah untuk dihidangkan, baju raya, kain langsir, semua perkara dalam rumah, semua kilat-kilat belaka. Sebab apa? Menyambut kedatangan Syawal. Berbeza dengan orang yang berada dekat Timur Tengah khususnya. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh perasaan bahawa mereka ni berbangga masuk dalam bulan Ramadan. Sebab apa? 4 tahun saya dekat sana, subhanallah, mencari-cari sebab apakah perbezaan ini sangat ketara dengan Malaysia. Malaysia tak akan rasa suasana macam ni. Lampu kelip-kelip kita pasang dekat nak raya baru kalut nak beli dekat TikTok. Tekan beg kuning, tekan juga beg kuning, masuk dalam TikTok untuk cari lampu lilat dia panggil. Tetapi bila kita jumpa dengan Ramadan di Timur Tengah, seminggu sebelum raya mereka dah hias rumah. Setiap rumah akan ada bulan dengan bintang kelip-kelip. Meriah rumah mereka untuk menyambut bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh keagungan. Lepas balik daripada Jordan dan beberapa hari, saya duk tengok video syekh, ulama-ulama yang mana diminta daripada dia untuk beri tausiah persiapan untuk kedatangan Ramadan. Berjumpa dengan satu video namanya Syekh Said Al-Kamali. Kalau perasan, kalau lalu dekat FYP, Syekh daripada Maghribi, dia pakai jubah yang ada copong tu, dia ada hoodie tu, dia letak kat telinga dia. Umur Syekh saya yakin kurang daripada 40 tahun. Orang muda, tetapi yang datang majlis ilmu dia dalam masjid tu penuh manusia. Subhanallah. Kalau kita nak jumpa dengan syekh yang bawah 40 tahun, yang faqih, yang alim, apabila sebut sahaja perkara, ada dalil dia, secara spontan dia keluar dalil. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak dijadikan cerita, apabila saya mendengar ucapan daripada beliau tentang kedatangan persediaan kesedaran yang perlu kita ambil sempurna kedatangan Ramadan, adalah kesedaran bulan ini sahaja yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memang nak bagi pengampunan yang penuh kepada hamba dia berbanding di bulan yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Kalau saya ceritakan ini, harap, mohon sangat-sangat tangkap benda yang saya nak bagi tahu sekarang ni. Yang mana Syekh Said Al-Kamali bagi tahu, dalil yang pertama dipetik daripada kitab Sahih Ibn Hibban, diriwayatkan oleh
Syekh Ibn Hibban, ulama besar, ulama yang mana mengarang kitab Sahih Ibn Hibban, meriwayatkan satu hadis yang masyhur di kalangan kita. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar, naik satu anak tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amin. Naik anak tangga yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sekali lagi amin. Naik anak tangga yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sekali lagi amin. Lalu sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku dengar kamu mengucapkan perkataan amin, tetapi aku tidak dengar pun doa daripadamu, sedikit pun doa aku tak pernah dengar." Bukannya sekali sebut amin, tetapi 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut amin ketika mana menaiki mimbar untuk berkhutbah. Lalu Nabi jawab apa? Nabi menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sesungguhnya telah datang kepada aku malaikat Jibril memberitahu kepada aku 3 perkara. Yang pertamanya, man adraka Ramadan. Siapa yang sempat dengan bulan Ramadan, masih hidup lagi, masih bernyawa lagi, sempat dengan bulan Ramadan, walam yughfar lah. Subhanallah. Kalau siapa-siapa perasan hadis ni sangat-sangat meremamkan bulu roma. Sebab apa? Orang ni sempat dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Subhanallah. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, fa ab'adahu Allah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya daripada orang macam ni. Masuk Ramadan, dosanya tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahlah tidak diampun, Allah dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya menjauhkan dirinya daripada orang macam ni. Subhanallah. Lalu ditakkidkan, didoa, diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, orang macam ni Nabi sebut amin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang kedua, wa man adraka walidayh. Siapa yang sempat dengan ibu bapa dia, wa man adraka abawayh au ahadahuma fadakhala an-nar. Dia sempat dengan ibu bapa dia ataupun salah seorang daripada ibu bapa dia, lalu dia masuk neraka. Fa ab'adahu Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan amin kepada orang macam ni, menunjukkan di sana ada anak derhaka kepada ibu bapanya ataupun salah seorang daripada keduanya. Dan amin yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberitahu kepada kita daripada malaikat Jibril, wa man dzukirtu 'indah wa lam yusalli 'alaihi wa lam yusalli 'alaihi fa ab'adahu Allah. Siapa yang diperdengarkan ataupun diperingatkan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, orang ni tak sebut, tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, fa ab'adahu Allah, Allah menjauhkan daripada rahmatnya daripada orang macam ni. 3 benda yang nak di-highlightkan adalah rangkap yang pertama, iaitu man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa yang sempat dengan Ramadan tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, fa ab'adahu Allah. Pegang baik-baik perkataan ni, fa ab'adahu Allah. Sebab apa menggunakan perkataan ab'adahu Allah? Allah menjauhkan diri dia daripada orang macam ni, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan. Sebab apa? Nanti kita akan sebut nanti pada akhir kuliah nanti, kita akan kaitkan hadis ni dengan satu ayat Quran. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bahawa kedatangan Ramadan. Dah azan dah? Okey, azan dah. Kita bagi laluan kepada muazzin. Jadi kedatangan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita intro, pengenalan tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan pengampunan daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada cara-caranya. Bukan sahaja sampai bulan Ramadan kita terus dapat pengampunan, tak. Dengan adanya cara-cara ini, kita dapat meyakini bahawa kita melalui Ramadan, kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dalam sepotong hadis, man qama lailatal qadr, siapa-siapa yang mengimarahkan malam Lailatul Qadar, satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan yang berada dalam bulan Ramadan, satu malam sahaja. Siapa yang mengimarahkan, memeriahkan bulan satu malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Bukan sahaja dapat pahala berlipat kali ganda, tetapi dapat pengampunan daripada dosa-dosa kita yang lampau. Tak kira apa bentuk dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semua sekali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hebat. Satu malam kita beribadat, kita boleh hapuskan dosa kita seumur hidup kita. Lepas kita akil baligh, sampailah umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, diampunkan segala dosa-dosa kita. Subhanallah. Tetapi dengan syarat dia bangun qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Ustaz, saya kerja malam, siang saya tidur, tak sempat nak membangunkan malam Lailatul Qadar, nak cari pun susah Ustaz. Kerja saya tak boleh nak tinggal Ustaz.
Nak solat pun tak boleh malam ustaz. Tarawih pun tak sempat ustaz. Saya ni jenis kerja malam. Nak buat macam mana orang macam ni nak dapat juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu golongan yang macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu apa? Man qama Ramadan. Barang siapa saja yang memeriahkan Ramadan, 30 hari bulan Ramadan, amalan dia ditingkatkan dengan bacaan Quran, tak kira waktu mana, dengan solat tarawih, tak kira hari apa, bukan Lailatul Qadar, tak apa, janji dia mengimarahkan sebulan Ramadan dengan berpuasa, solat tarawih, ngaji Quran, walaupun dia tak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaba, dalam dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Golongan yang ini walaupun tak dapat Lailatul Qadar, dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, seorang lagi mari, ustaz, saya kerja siang, saya kerja malam pun sibuk, nak ngaji Quran semuka pun tak lepas ustaz, sibuk sangat-sangat. Tak tahulah jenis kerja apa, saya tak pastilah, kira bulu beruang kot. Ada orang jenis macam ni, terutamanya doktor pembedahan, nak selamatkan nyawa, nak beribadat jauh sekali, nak tarawih jauh sekali. Lalu nak buat macam mana orang macam ni nak dapat juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu lagi, man shoma Ramadan, siapa-siapa yang puasa saja bulan Ramadan, imanan wahtisaba, puasa dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni dapat juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa-dosa dia. Subhanallah. Yang saya bagi tahu ni bukan nak suruh puasa saja. Orang yang berqiyamul lail itu lebih afdal. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang nak bagi pengampunan kepada kita. Tunggu sikit saja gerak-geri kita, tunggu respon sikit saja, iaitu puasa, iman, ihtisab. 3 benda ni saja kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hebat tak bulan Ramadan? Sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Sebab itulah orang-orang yang faham tentang kedatangan Ramadan mengagung-agungkan Ramadan lebih daripada Syawal, lebih daripada hari raya. Sebab itulah orang sana memeriahkan bulan Ramadan jauh berbeza daripada mereka menyambut bulan hari raya. Sebab apa? Sebab maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala memang nak bagi kat kita. Tidak cukup Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan kita,
Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala beritahu daripada lisan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang berpuasa dalam keadaan iman, dalam keadaan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri lagi satu free gift. Satu lagi free gift Allah bagi kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW beritahu lagi kepada kita, Iza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, Futtihat abwabul jannah, terbuka segala pintu-pintu syurga, khususnya pintu Rayyan. Nama satu syurga, pintu dia namanya Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Yang ketiga ini adalah free gift kepada kita yang berpuasa ni. Wa suffidatish syayatin, subhanallah. Bukan sahaja suruh kita berpuasa dalam keadaan beriman, dalam keadaan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bagi free gift apa? Syaitan semua dibelenggu. Semua Allah ikat syaitan-syaitan yang hasut kita untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya bulan Ramadan tetap nak buat maksiat sedangkan syaitan telah diikat, maka orang itulah syaitan. Senang sebut, senang kita bahasa kita nak sebut, jahat juga. Datang Ramadan, jahat juga orang macam ni, inilah syaitan. Senang kita nak sebut. Wal'iyadzu billah, kita minta jauh benda-benda ni semua. Tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa taala beri lagi free gift kepada kita. Kalau kita beli dekat ni live TikTok tu, memang kita tekan back corner, kita beli terus. Sebab apa? Banyak sangat free gift nak bagi kat kita. Allah bagi apa? Lis-shaimi da'wah. Orang-orang yang berpuasa ini satu keistimewaan Allah beri kepada dia, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi da'watun la turad. Orang-orang yang berpuasa apabila doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada 5 minit lagi insya-Allah. Sebab apa kita bercakap macam tu? Disebabkan hadis yang pertama tadi. Fa ab'adahu Allah. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia berpuasa dengan orang yang berpuasa. Dia berterawih, dia bersama dengan orang yang terawih. Tetapi dosa-dosanya tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya, menjauhkan kerahmatannya bagi orang macam ni. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, menceritakan kepada kita satu-satunya tempat menceritakan bulan Ramadan, menceritakan syariat berpuasa di bulan Ramadan adalah ayat 143, yang mana tiap-tiap tahun bulan Ramadan tu iman duk baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat lepas tu
ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang saja. Kamu yang rasa puasa ni penat, kamu yang rasa puasa ni tak selesa dengan perut hawa nafsu kamu, bersabarlah, tunggu habisnya 30 hari saja, boleh bilang dengan jari. 30 hari saja, bersabar sekejap saja. Istimewanya bulan Ramadan. Lepas pada penerangan tentang kaifiyah ataupun cara-cara kita nak menjalani bulan puasa, datangnya ayat syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunnya Al-Quran, berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Lepas pada ayat ini, dalam skop yang sama, dalam pembicaraan yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi satu free gift kepada kita. Subhanallah, banyak free gift ni. Allah selitkan satu ayat menerangkan tentang syariat berpuasa. Orang puasa musafir, orang tak mampu berpuasa sebab sakit, menerangkan macam mana dia nak puasa. Lalu Allah selit satu ayat. Kalau kita nak fikir logik, ya Allah, terang sajalah tentang berpuasa, syariat berpuasa. Sebab apa nak letak ayat ni? Disebabkan keistimewaan bulan Ramadan, keistimewaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Ayatnya berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tadi ayat tadi tu dalam hadis tadi yang pertama kita baca, fa ab'adahu Allah. Di sinilah jawapan dia. Fa inni qarib. Allah Subhanahu Wa Taala mendahului perkataan aku nak tunaikan hajat hamba ni, aku nak kabulkan doa ini. Allah tak mulakan benda tu, tetapi Allah dahulukan dirinya dekat sangat-sangat dengan orang yang minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Hebat tak hebat? Sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat dalam ayat ni. Lepas tu ditakkidkan lagi, disahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja Allah ni dekat dengan orang puasa untuk dengar ucapan ataupun doa daripada orang berpuasa, Allah tambah lagi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan segala permintaan orang berpuasa ini jika sekiranya dia berdoa. Subhanallah. Ayat Quran sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Jadinya nak bagi tahunya di sini, berbanggalah kita masih lagi duduk dalam bulan Ramadan. Ayuh, marilah sama-sama kita datangkan kesedaran untuk kita. Yang pertama sekali, paling kurang berpuasa dengan 3 syarat ni. Puasa, tahan diri daripada lapar dan buat perkara-perkara maksiat. Yang keduanya, dalam keadaan beriman seteguh-teguhnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman syariat berpuasa ini adalah wajib, diwajibkan ke atas semua orang Islam. Dan yang ketiga ni, jarang sangat-sangat orang ambil perihal benda ni. Ihtisab, imanan wahtisaba. Dari sudut keimanan dia okey dah, tetapi dari sudut pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kurang sikit. Sebab apa? Dalam diri ni tak cantik. Kita berpuasa,
Kita nak suruh orang hormat kepada kita. Sebab apa? Kita duduk dalam ibadah. Kita berpuasa sebab apa? Sebab ini telah diwajibkan oleh Allah. Orang lain berpuasa, aku seganlah aku nak puasa. Walaupun minum air dalam tandas. Ihtisab tak ada. Aku puasa, tetapi mulut lidah aku tak cantik. Bulan lain kita maki hamun, kita menipu, kita cerca orang, kita perkataan yang buruk keluar daripada lidah kita. Masuk sada bulan Ramadan, tak berubah lidah dia. Orang ni tak ada dalam dia ihtisab, pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling kurang sekali 3 benda ni: puasa, iman dan ihtisab. Insya-Allah kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kedatangan Ramadan. Jadi cukup sekadar tu, marilah sama-sama kita menada doa. Moga-moga doa ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang penuh keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat kedatangan bulan Ramadan ini, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan datangnya bulan Ramadan ini, cantikkanlah diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan bulan Ramadan ini, didiklah jiwa-jiwa kami menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kerahmatanmu, kasih sayangmu, perhatianmu. Janganlah kamu tinggalkan kami walaupun sekelip mata, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadat kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah segala solat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami, saudara kami yang berada di Gaza sekarang ini ya Allah. Hancurkanlah musuhmu dan musuh kami, iaitu Yahudi laknatullah, yang sedang mereka tindas umat saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Dengan keberkatan bulan Ramadan ini, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.